Drama Nur Hikmah Ikim episod Peluang Kedua. Mak ni serba salah, Adnan. Mak dah pujuk, tapi Rosmah tu berkeras tak nak. Mak kena tolong Nan, Mak. Mak je boleh pujuk Rosmah. Kalau setakat nak pujuk, Mak boleh. Tapi Rosmah bukan budak. Dah tua. Mak setakat bagi tahu bolehlah. Tapi selebihnya, dia yang buat keputusan. Mak, dan tak ada orang lain lagi, Mak. Selain Mak je lah yang boleh pujuk Rosmah. Ya, Nan. Mak cuba. Kamu berdoalah. Mudahan terbuka pintu hati Rosmah pada kamu. Ya, Mak. Dan tak boleh terima lah kalau tiba-tiba Rosmah tu kahwin dengan orang lain. Dan masih akan sayangkan dia, Mak. Kalau dah tahu kamu sayang, cinta, kenapa buat keputusan terburu-buru? Tak fikir masak-masak. Nan menyesal, Mak. Masa tu Nan marah sangat. Terlalu ikut hawa nafsu. Tak boleh nak kawal marah tu. Allahu Akbar. Itulah, Nan. Inilah yang dikatakan telajak perahu boleh diundur. Telajak kata, kamu yang mengana. Ini pula bukan kata-kata biasa. Kata-kata azimat kamu bagi pada Rosmah. Tak guna nak ungkit, Mak. Benda dah berlaku. Sekarang Nan nak tebus kesilapan Nan. Nan masih sayangkan Rosmah, Mak. Mak cuba, Nan. Kamu tu kawal sikit kemarahan atau apa-apa perbuatan kamu tu. Supaya kamu tak menyesal kemudian hari. Kamu baliklah dulu, Nan. Tengok dia orang tak manis. Asyiklah kamu ni datang kemari aja. Saya tak kisahlah apa orang nak kata. Bukan orang yang tentukan hidup saya. Awak memang macam ni. Buat sesuatu perkara tu memang tak pernah nak kisahkan orang. Ikut kepala awak aja. Ikut cara awak aja. Habis tu, perlu ke saya nak tadah telinga, nak dengar kata-kata orang pada saya? Perlu. Memang perlu. Sebab dunia ni bukan hanya awak dengan saya aja. Awak tak payahlah nak berfalsafah dengan saya. Saya nak tebus mula kesilapan saya. Selebihnya, berilah saya peluang kedua untuk menyayangi awak semula, Rosmah. Cukuplah. Awak tak malu ke mengata di orang? Apa yang nak dimalukan? Saya sedang berusaha untuk membina masjid. Membina masjid? Setelah awak runtuhkan? Kerana sikap awak tu yang tak boleh kawal kemarahan tu. Saya mengaku saya tak patut ceraikan awak. Saya terlalu terburu-buru. Saya bersikap seperti budak-budak, tak matang, terlalu emosi. Puas hati awak? Tak. Awak tak perlu nak mengaku semua tu. Hanya nak puaskan hati saya. Habis tu, awak nak saya buat apa untuk tebus semua kesilapan saya? Mudah awak permainkan perasaan saya. Awak jatuhkan talak kat saya. Awak tahu tak betapa sakit dan pedihnya hati saya ni? Lepas tu, awak datang balik nak minta maaf. Nak saya kembali pada awak. Saya dah mengaku, Rosmah. Saya salah sebab terlalu mengikut perasaan. Masa saya jatuhkan talak tu, saya sebenarnya entahlah, saya terlepas. Jadi, sekarang ni awak menyesal lah. Awak ni hanya ikutkan perasaan awak je kan? Saya rasa kita terimalah hakikat yang jodoh kita ni dah berakhir. Saya nak hidup sendiri. Saya nak jaga mak saya. Dan saya sebenarnya dah serik dengan perkahwinan ni. Alah, saya tahu awak dah ada orang lain. Itu bukan urusan awak. Rosmah, tolonglah. Bagilah peluang kedua kat saya ni. Terimalah saya semula. Saya menyesal. Saya tak boleh hidup lah tanpa awak.
Ish, kalau awak tak boleh hidup tanpa saya ni, kenapa awak ceraikan saya? Begitu mudah awak lafazkan cerai, seolah saya ni tak ada perasaan. Sekarang ni, semudah ni awak nak saya kembali pada awak. Ish, hati saya dah hancur lah, Adnan. Luluh. Takkan tak ada sedikit pun perasaan kamu pada Adnan tu? Tak ada, Mak. Mak tak rasa kamu boleh lupakan Adnan macam tu aja. Yelah, memanglah pahit perceraian tu. Tapi perkahwinan macam tu lah. Ada pasang surutnya. Itu asam garam dalam rumah tangga. Mak, kalau dah sampai tahap melafazkan cerai, itu dah melampau, Mak. Mana ada perkahwinan yang tak ada pergaduhan, perselisihan. Tapi kalau dah benda-benda melibatkan salah faham sampai nak bercerai-berai, kecewa Rosmah, Mak. Malu, Mak. Kahwin tak sampai setahun, dah diceraikan. Mak faham perasaan kamu tu. Mak ni nak tengok kamu bahagia, Ros. Mana tahu dengan peluang kedua ni, Adnan akan berubah lebih bertanggungjawab. Mak tengok dia pun sekarang ni macam tak terurus saja. Biarlah dia, Mak. Biar dia belajar. Setidak-tidaknya, dia belajar sesuatu dalam hidup dia. Ros tak nafikan, Ros masih sayangkan dia, Mak. Kalau macam tu, Ros terima Adnan semula. Tak, Mak. Ros dah buat keputusan. Ros nak minta maaf sangat dengan Mak. Ros tak nak terima Adnan tu lagi. Cukuplah apa yang Ros tanggung selama ni. Mak tak boleh nak paksa Ros. Mak ni hanya mata yang memandang. Selebihnya kamu yang menanggung. Cuma kalau kamu masih boleh membuka ruang untuk dia, berilah dia peluang kedua. Tak ada manusia dalam dunia ni yang tak pernah buat silap. Asalkan dia menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan dan mahu berubah, kita tak layak untuk menghukum dia, Ros. Mak ni bukan apa. Mak kesian dengan Adnan tu. Biarlah Ros fikir dulu, Mak. Berapa lama lagi awak nak fikir? Takkan sikit pun tak ada ruang kemaafan untuk saya, Rosmah. Saya dah lama maafkan awak. Saya dah boleh terima keadaan kita. Tapi saya pelik lah. Kenapa awak masih tak faham dan masih tak nak mengalah? Sebab saya yakin awak jodoh saya. Itu dulu. Memang betul. Tapi sekarang ni tak lagi. Awak kena move on, Adnan. Bukan semua dalam hidup ni kita ada peluang kedua. Ada orang diberi peluang berkali-kali. Walaupun sering membuat kesilapan yang sama, namun tetap ada peluang yang sama. Ada orang langsung tak ada peluang. Dan ada orang ada juga peluang, walau sekali. Tak adil kan? Apa yang tak adil? Setiap orang ni kan ada bahagian masing-masing. Bukan semua orang dapat perkara yang sama atau peluang yang sama. Kita pernah diberi peluang untuk hidup bersama. Tapi... Ya, saya tak gunakan peluang tu. Saya sia-siakan awak. Tapi itu satu kesilapan saya. Saya nak tebus semula kesilapan saya tu. Adnan, kita ni takkan dapat peluang yang sama beberapa kali. Walau hanya kali kedua, cukuplah. Awak pernah rasa menyesal dan berusaha untuk perbaiki diri. Bagi saya itu sudah memadai. Awak tak nak terima saya lagi? Saya tak kisah kalau awak nak kata saya ni gila talak ke atau apa sekalipun, asalkan saya dapat hidup semula dengan awak. Tapi saya tak boleh, Adnan. Hati saya ni dah tertutup nak terima awak semula. Saya nak mulakan kehidupan baru. Saya nak bina masa depan yang lain. Walaupun saya pernah lalui kegagalan dalam perkahwinan, saya tak nak jadi orang yang gagal dan berjaya dalam perkara lain. Saya boleh buat untuk diri saya sendiri. Kalau awak ada cita-cita yang lain, saya akan sentiasa sokong awak, Rosmah. Jangan anggap perkahwinan ni gagal.
kita masih boleh perbaiki dan bina kembali perkahwinan kita ni. Saya tak nak bina perkahwinan dengan orang yang pernah merosakkannya. Saya rasa jodoh kita hanya setakat ni saja, Adnan. Saya pun tak tahulah. Saya dah betul-betul tertutup hati untuk awak. Itulah juga yang dia bagi tahu pada Mak, Nan. Macam ni lah, Nan. Kamu buatlah solat hajat banyak-banyak. Segalanya kita berserah pada Allah. Kalau ditakdirkan dia bukan lagi jodoh kamu, apalah daya kita selain pasrah dan redha dengan ketentuannya. Nan pun rasa macam tu jugalah, Mak. Rosmah memang berkeras tak nak terima Nan lagi. Tapi Nan tahu, jauh di sudut hati dia masih sayang kat Nan. Cuma apa, Nan? Jodoh, ajal, maut, ketentuan Allah SWT. Selama ni Nan mendabik dada. Nan fikir apa yang Nan nak, Nan akan dapat. Lepas apa yang terjadi, banyak Nan belajar. Sesuatu yang terjadi yang baik adalah ketentuan dari Allah, dan perkara yang sebaliknya kerana khilaf dari kita sendiri. Nan pasrah, redha kalau ini yang ditakdirkan untuk Nan. Bila kita berdamai dengan takdir, sebenarnya kita akan membuka pintu kelapangan untuk hati kita, Nan. Selalunya hidup ni akan terasa kacau, tak tenteram, kerana kita selalu melawan ketentuan Tuhan. Sabarlah, Nan. Apa yang Allah beri, itulah yang paling baik untuk kita. Terima kasih, Mak. Dan akan sentiasa ingat pesanan Mak tu. Demikianlah tadi drama Nur Hikmah Ikim episod peluang kedua yang telah dijayakan oleh Ruhani Anil Farouk sebagai Rosmah, Rizal Ismail sebagai Adnan, Nik Hasna Ismail sebagai Emak, skrip oleh Askar Harul dan diterbitkan oleh Nik Hasna Ismail.